Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhsin bin Syamuddin dari kelas J 5.2. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai cadangan projek inovasi saya yang telah diberi nama Kit Mudah Darab. Kit Mudah Darab ni singkatan dia saya bagi dia Ki Mudah. Ki daripada perkataan kit, Mu daripada perkataan mudah dan Da daripada perkataan darab. Dalam bentangan ini sedikit sebanyak saya akan berkongsi gambaran keseluruhan projek saya daripada bagaimana saya dapat idea sehingga rupa projek saya yang telah ada pada waktu ini. Yang telah saya buatlah progress projek saya pada masa kini. Okey, tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada pengenalan. Saya memperkenalkan Ki Muda ni untuk membantu murid peringkat khas tahun 4 dalam meningkatkan penguasaan sifir darab matematik. Buat pengetahuan tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, murid-murid peringkat khas akan diperkenalkan mengenai konsep darab sewaktu darjah 4 tahun 4. Jadi saya ambil inisiatif untuk menghasilkan satu bahan inovasi untuk memudahkan proses tersebut. Kita tak nak first impression budak-budak peringkat khas terhadap konsep darab ni susah. Jadi saya macam saya kata tadi, saya ambil inisiatif untuk menghasilkan key mudah untuk digunakan untuk mengajar darab. Yang kedua, kita boleh tengok key mudah juga dibina sebagai intervensi. Saya ambil inisiatif untuk buat intervensi kepada murid-murid ini menguasai konsep asas darab iaitu penambahan berulang. Sebelum murid-murid ini rasa sukar, saya rasa lebih baik kita gunakan alat tu untuk murid-murid ini lebih mudah faham bagaimana konsep asas penambahan berulang dalam darab tu. Pada peringkat awal ni, dalam peringkat pengenalan ni, suka saya untuk berkongsi satu quote daripada salah satu artikel yang saya baca daripada David Tall dan Muhammad Rashidi. Mereka menyatakan bahawa kesukaran mempelajari matematik yang dihadapi oleh pelajar yang kurang berkebolehan, ya ini dalam koordinasi proses mental, maksudnya pelajar yang kurang berkebolehan, minta maaf kan, saya rasa viewers takkan nampak yang kurang berkebolehan tu sebab bahawa kesukaran viewers takkan nampak yang kurang berkebolehan sebab kamera saya akan gambar muka saya akan berada kat bawah tu. Jadi tak apa, saya baca. Saya highlight iaitu kesukaran mempelajari matematik oleh pelajar yang kurang berkebolehan dalam koordinasi proses mental. Maksudnya murid pendidikan khas, sebagaimana yang umum mengetahui, murid-murid ini lemah dalam koordinasi proses mental. Jadi daripada yang dikatakan oleh David Tall dan Muhammad Rashidi dalam artikel ni, mereka mengatakan bahawa sukar untuk murid yang lemah dalam koordinasi proses mental ni, itu murid-murid pendidikan khas, untuk belajar matematik. Oleh itu, inilah yang membantu saya jadi pemangkin untuk saya buat benda ni agar murid-murid ni rasa matematik tu mudah. Saya rasa sedikit sebanyak tuan-puan boleh faham bagaimana, kenapa saya menghasilkan projek ni untuk membantu dalam darab kepada murid-murid pendidikan khas. Sebab murid-murid ni sukar mempelajari matematik kerana murid-murid pendidikan khas mempunyai kurang berkebolehan dalam koordinasi proses mental. Baik, saya akan teruskan kepada masalah dihadapi seterusnya. Okey, masalah dihadapi murid. Inilah the big why kenapa saya buat bahan inovasi ini. Iaitu kegagalan murid-murid pendidikan khas tahun 4 menyatakan dan memahami konsep asas darab iaitu proses tambah bulang. Macam yang artikel daripada David Tall dan Muhammad Rashidi tadi, dia kata dah, murid-murid ni koordinasi mental dia lemah. Jadi dalam matematik juga lemah. So saya boleh kaitkan dan saya buat andaian. Memang perlu buat andaian sebab saya tak pernah praktikal, tak pernah mengajar matematik tahun 4 untuk murid-murid pendidikan khas. Saya PBS 3 kali sebelum ni dan saya tengok dalam kelas. Tapi saya tak pernah perhatikan secara langsung. Jadi saya buat andaian bahawa murid-murid pendidikan khas tahun 4 akan mempunyai masalah dalam standard pembelajaran 4.1.2. Kita boleh tengok dekat slide tu, menyatakan konsep darab dalam proses tambah berulang. Konsep darab iaitu proses tambah berulang. Jadi dengan Ki Muda ni, murid-murid akan diterangkan mengenai konsep, bukan sekadar diterangkan, tapi secara hands on dan minds on, konsep darab dalam proses tambah berulang. 22, 55, 10, 10. So masalah murid ialah, saya tekankan sekali lagi, menyatakan dan memahami konsep asas darab iaitu proses tambah berulang. Saya teruskan. Objektif penciptaan Ki Muda. Kenapa saya bina Ki Muda? Kerana saya ingin membantu murid-murid pendidikan khas tahun 4 memahami dan menguasai sifir darab matematik. Bukan sahaja untuk meningkatkan prestasi, tapi saya nak murid-murid ini faham dan yakin dalam pembelajaran matematik. Saya nak dia balik rumah, dia boleh kata kat mak dia,
Mak, abang dah kuasai sifir darab matematik. Saya nak macam tu. Saya bukan sekadar untuk meningkatkan prestasi, tapi dia tak boleh buat apa-apa. Saya nak tingkatkan keyakinan diri dia dalam pembelajaran matematik dan secara tak langsung dalam hidup dia. Kita nak meningkatkan taraf hidup murid-murid meningkat khas. Dan yang kedua, objektif penciptaan Ki Muda ni ialah bagi memupuk perasaan minat murid meningkat khas tahun 4 terhadap operasi darab dan seterusnya mata pelajaran matematik. Sebab sebelum dia belajar darab ni, dia dah belajar tambah, dia belajar tolak. Mungkin yang tu agak mudah. Jadi, minat dia dah naik. Dia balik rumah, dia boleh cerita kat mak dia minat math sebab dia boleh tambah dah, boleh tolak dah. Tapi saya tak nak bila dia baru-baru, bila dia tiba-tiba diperkenalkan dengan darab, dia gagal. Dia susah faham. Oleh itu, saya mencipta Ki Muda ni. Okay, baik, saya ke yang seterusnya. Okay, kumpulan sasaran utama. Kumpulan sasaran utama saya ialah murid-murid pendidikan khas tahun 4. Walau bagaimanapun, sebenarnya Ki Muda ni juga boleh diguna pakai untuk murid aliran perdana yang ada masalah dalam konsep darab ni. Konsep asas darab iaitu tambah bulang ni lah. Ialah basically tentang darab ni, dia ada masalah. InsyaAllah kita boleh gunakan dia. Tapi kumpulan sasaran utama saya ialah murid-murid pendidikan khas tahun 4. Sebab sebagaimana yang tuan-puan tahu, dan kalau tuan-puan tak tahu, saya beritahu. Saya, option saya ialah pendidikan khas masalah pembelajaran. Okay, baik. Kajian lepas. Sebenarnya sedikit sebanyak kajian-kajian lepas ni yang memberikan idea kepada saya untuk menghasilkan Ki Muda ni. Okay, kita boleh tengok kajian pertama. Meningkatkan kemahiran murid mencongak fakta asas darab melalui pendekatan permainan domino oleh Aida Ibrahim, Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah, Johor. Okay. Bila saya baca kajian lepas ni, saya baca daripada awal sampai ke hujung dan pada dekat kesimpulan tu saya tengok ni. Saya quote daripada Aida 2014, kemahiran mencongak fakta asas darab hingga 9x9 meningkat dan soalan matematik yang melibatkan pendaraban dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan hasil daripada pendekatan permainan domino dalam pengajaran darab. Jadi, why not? Dia cikgu ni, cikgu sekolah rendah ni dia guna permainan domino untuk pengajaran darab. Jadi saya gunakan kit Ki Muda ni untuk pengajaran darab. Untuk pengetahuan viewers saya kat YouTube ni dan Dr. Masyidah sendiri, Ki Muda ialah diasaskan daripada permainan congkak. Yes, permainan tradisional congkak tu. Dengan saya tengok saya tengok permainan congkak tu, saya berjaya menghasilkan Ki Muda ni. Saja saya akan terangkan di mana inovasinya Ki Muda ni daripada permainan congkak asal tu. Okay, baik. Jadi, saya masuk balik kat kajian lepas ni. Kita boleh tengok permainan domino meningkatkan kemahiran darab murid-murid aliran perdana ni kan. Jadi, saya ambil inisiatif untuk permainan congkak yang diberi nama Ki Muda. Saya inovasikan dia jadi Ki Muda. Dapat membantu dalam pengajaran darab, insya-Allah. Seterusnya, kajian lepas yang seterusnya. Aplikasi modul belajar melalui bermain dalam kefahaman awal matematik dan motivasi kanak-kanak prasekolah. Dan pengajaran awal matematik. Saya ambil ni untuk murid pendidikan khas walaupun kajian ni dalam kanak-kanak prasekolah. Sebenarnya tak jauh beza dengan murid pendidikan khas sebab murid-murid ni dia baru dalam konsep darab ni. Sorry, maaf bunyi jam. So, saya quote daripada artikel daripada kajian ni. Holton, Ahmad, Williams dan Hill percaya bahawa penggunaan aktiviti bermain bukan sahaja memperluas pengetahuan matematik kanak-kanak, malah dapat meningkatkan sikap positif terhadap pelajaran yang lain. Ini yang sering terdengar patah orang putih kata kill two birds with one stone. Secara tak langsung, bila kita bantu dia dalam matematik, bermain dalam matematik sebenarnya penggunaan aktiviti bermain, kita juga dapat membantu dia dalam subjek-subjek lain. Sebab contoh saya boleh bagi, bila mata pelajaran matematik dia dah menarik, dia tak mengantuk apa semua, dia lebih bersedia untuk mata pelajaran yang seterusnya. Lagi satu saya quote daripada kajian ni ialah daripada Nur Arzan 2005. Kajian lepas mendapati apabila pendekatan pengajaran yang digunakan bersesuaian dengan gaya pembelajaran pelajar atau kanak-kanak, pengetahuan yang disampaikan dapat disimpan dengan lebih lama dan kanak-kanak mempunyai sikap yang positif terhadap pembelajaran tersebut. Okay, yang ni saya boleh katakan bermain dan kanak-kanak, murid-murid, pelajar memang tak dapat dipisahkan. Oleh itu, saya berpegang teguh kepada konsep belajar sambil bermain. Saya percaya yang apabila murid belajar sambil bermain, sikap yang positif akan timbul dan pengetahuan tu dia akan disimpan dengan lebih lama.
I stand with Nur Azan daripada kajian. Saya jumpa quote dia daripada kajian. Seterusnya, permainan interaktif dalam pembelajaran pranombor. Sekali lagi, pranombor dia pendidikan matematik prasekolah. Maksudnya budak-budak pra ni baru diperkenalkan matematik. Jadi saya quote daripada Sharifah dan Aliza 2011, keupayaan kanak-kanak untuk memahami dunia di sekeliling adalah dengan meroka dan bermain. Sekali lagi, bermain dan kit Kimuda ni memang tak dapat dipisahkan sebab sebagaimana yang saya telah katakan tadi, kit Kimuda ni dia sebenarnya daripada permainan congkak. Kanak-kanak juga boleh memperkembangkan kemahiran bahasa, kognitif, sosial, emosi dan fizikal. Secara tak langsung dengan bermain, dia berinteraksi dengan rakan-rakan dia dan dia belajar untuk secara mendalam. Kognitif dia akan meningkat. Dia belajar untuk bagaimana nak gunakan alat tu. Kognitif dia akan meningkat. Bahasa dia diinteract dengan rakan-rakan dia dan sebagainya. Yang kedua, daripada Fogel and Mendes, permainan mempunyai sifat yang berbeza-beza. Walau bagaimanapun, ianya menyeronokkan dan juga boleh memudahkan perkembangan fizikal dan mental. Seperti yang kita tahu, perkembangan fizikal dan mental murid-murid yang khasnya agak lewat. Jadi daripada Fogel and Mendes ni, saya percaya yang dengan bermain Kimuda ni, perkembangan fizikal dan mental dia sikit sebanyak dapat ditingkatkan. Saya percaya kepada Fogel dan Mendes 2006. Baik, saya akan teruskan dengan kepentingan Kimuda. Okey, kepentingan Kimuda ni ada 4. Saya akan highlight satu-satu. Yang pertama, membantu murid-murid memahami konsep asas dan menguasai sifat darab matematik. Macam saya katakan daripada awal tadi, konsep asas darab iaitu pertambahan berulang akan dibantu dengan penggunaan Kimuda ni. Yang kedua, meningkatkan minat belajar matematik murid yang hilang akibat gagal menguasai salah satu konsep asas matematik iaitu darab. Kita tak nak sebab dia tak faham darab, perjalanan dia jauh lagi. Dia baru belajar darab, tapi tiba-tiba dia tak faham, dia terus tak minat langsung matematik. Sebenarnya dia akan belajar macam-macam lagi dalam darjah 4, 5 dan 6. Contohnya bahagi, fraction dan sebagainya. Okey. Fraction dia akan belajar pada tahun 5, saya lihat di SKP. Yang seterusnya, meningkatkan keyakinan diri murid dalam menyelesaikan masalah matematik. Kita tak nak dia boleh jawab soalan tapi di dunia luar dia susah. Contoh, kalau dia pergi kedai, dia satu coklat harga dia RM2. Dia ambil 3 coklat. Dan dia sendiri tak tahu nak bagi, dah komunikasi dia agak lemah lah murid yang khas. Dan kita tak nak, dia tak tahu nak bagi, dia tak tahu harga berapa. Tapi terang-terang dia tahu satu coklat RM2. Sebenarnya itu yang kita nak aplikasi dalam kehidupan seharian dia. Satu RM2. So automatically kalau dia ambil 3, dia sepatutnya tahu 2, 4, 6. RM6. Dia perlu bayar RM6. Kita nak dia meningkatkan saya lah nak dia tingkatkan keyakinan diri dia. Oleh itu saya buat Kimuda ni. Yang seterusnya, menghilangkan perasaan fobia dan bosan dalam mempelajari matematik. Belajar sambil bermain. Saya percaya bahawa perasaan fobia dan bosan dalam pelajari matematik ni akan hilang sikit sebanyak. Tapi walau bagaimanapun dia bergantung pada guru. Guru tak boleh senang-senang putus asa. Sebab mungkin pada peringkat awal sukar untuk murid tu gunakan Kimuda tu. Tapi setelah 2-3 kali penerangan, insya-Allah saya yakin Kimuda ni dapat digunakan dengan baik dan memberikan hasil yang positif. Jadi saya masukkan anggaran kos pembinaan Kimuda. Kimuda ni sebenarnya kos dia amat sikit, saya boleh katakan. Saya gunakan bekas telur terpakai 6x2, maksudnya ada 12 lubang, RM kosong terpakai. Saya cuma perlu gula-gula Fruit Plus sebab saya nak buat buah congkak tu. Kan saya kata tadi, mainan Kimuda ni daripada congkak. So saya ambil inisiatif untuk gunakan gula-gula Fruit Plus. Yang ketiga, bekas buah anggur terpakai yang dibelah dua sebagai rumah untuk meletakkan gula-gula. Bekas anggur tu, saya akan kongsikan gambar seperti ni. Saya belah dua dan letak dekat belah kiri satu dan belah kanan satu. Untuk pada peringkat awal, gula-gula itu semua akan bermula daripada situ. Dan yang terakhir, papan lapis sebagai tapak Kimuda. Papan lapis ni saya gunakan sebagai untuk bagi dia senang dibawa ke mana-mana. Okey, saya akan terangkan serba sedikit mengenai cara penggunaan dan progres saya dalam penghasilan Kimuda ni. Okey, baik. Seterusnya. Okey, baik. Kemajuan inovasi. Kemajuan dalam bahasa Inggeris, progress lah, sama je. So, kita boleh tengok gambar kat bawah ni.
Inilah setakat inilah yang dah siap inovasi saya dah susunkan semuanya. Dan kita boleh tengok dia sebenarnya macam sama macam congkak. Tapi apa yang inovasinya saya punya ialah dia lebih mudah dibawa, lebih murah dan tidak membahayakan kepada murid sebab dia tak berat, dia tak menggunakan gudi. Saya akan gunakan gula-gula. Jadi mungkin saya boleh bagi lepas habis menggunakan, saya boleh berikan gula-gula tu sebagai penungguhan pada murid-murid saya. So boleh tengok yang kiri kanan tu bekas anggur yang telah dibelah tu, tengah bekas telur dan bawah tu lapik papan lapis bekas untuk saya punya mudah. Basically it is congkak tapi sebenarnya dia lagi murah, lagi ringan, lagi mudah dibawa dan tidak membahayakan kepada murid. Alright, now seterusnya penerangan cadangan projek inovasi. Macam yang saya telah katakan beberapa kali tadi, Kimuda ni diinspirasi daripada permainan congkak. Dan dengan Kimuda ni saya akan bantu murid saya untuk proses tambah berulang. Konsep asas darab lah proses tambah berulang ni. Yang kedua saya ambil daripada pengajaran menggunakan garis nombor berdasarkan di SKP Matematik Pendidikan Khas tahun 4. So belajar menggunakan penggunaan garis nombor ni akan digantikan dengan kit ini. Sebab bila menggunakan kit ini, murid-murid ni dapat membina konsep darab, iaitu macam kita tahu dalam teori constructivism, secara hands-on dan minds-on. Sebab dia boleh pegang gula-gula tu, dia boleh letakkan sendiri dalam bekas tu. Dan secara minds-on, yelah of course dia perlu berfikir untuk buat semua benda tu. Sebenarnya dalam, saya akan back balik, kemajuan inovasi ni, kita boleh tengok gambar tu. Okey, bila coklat tu ada dekat kiri dan kanan, murid akan diarahkan untuk letak 2 dalam setiap. Ni untuk kali 2 lah. Saya bagi contoh untuk kali 2. Akan letak 2 dalam setiap lubang. Jadi bila guru tu kata 2 kali 6, murid akan mengeluarkan daripada 6 daripada 6 lubang tu, dia akan keluarkan semua coklat dalam tu. Start pada belah kiri sekali hingga ke kanan sekali, 6 lubang, dia keluarkan dan dia akan kira balik berapa coklat dalam tu, berapa gula-gula dalam tu. Secara tak langsung, dia dapat menjawab soalan yang guru tanya, 2 kali 6 berapa? Dan dia dapat jawab 12 sebab ada 12 gula-gula yang dah dikeluarkan daripada lubang-lubang tu. Inilah yang saya katakan dia dapat membinakan konsep secara hands-on dan minds-on. Dia dapat faham bagaimana darab itu berlaku. Itulah teori constructivism sebab dia bina konsep tu sendiri. Okay, baik, saya teruskan penerangan cadangan dah. Belum. Penerangan cadangan ni suka untuk saya katakan bahawa saya menggunakan pendekatan pembelajaran teologikal demi menjayakan cadangan projek ni. Sebab saya boleh katakan berapa persen dalam awal-awal tu saya yang timbulkan idea tu. Saya yang buat penemuan. Dan lepas tu saya consult dengan doktor, saya berkongsi dengan rakan-rakan dan saya berjaya adaptasi dia untuk menjadikan Kimuda ni. Okay, baik. Saya terangkan sedikit dulu mengenai pendekatan pembelajaran teologikal. Pembelajaran teologikal ialah kolaborasi beberapa pihak, contohnya antara siswa dengan pesarah dan siswa guru yang lain. Saya share dengan Dr. Masyidah dan saya juga berkongsi dengan rakan-rakan untuk menghasilkan suatu artifak yang boleh dikongsi. Sebab saya tak nak guna inovasi ni untuk diri saya sendiri, saya nak guna bersama rakan-rakan lain. Dan of course ada rakan-rakan yang waktu praktikum nanti akan mengajar maths. Saya berbesar hati untuk memberikan Kimuda ni kepada mereka untuk menggunakan kepada murid-murid mereka. Saya pun nak tengok agak keberhasilan dia macam mana sebab saya tak pernah gunakan lagi. Tapi daripada kajian-kajian lepas yang saya tunjuk, daripada artikel yang awal tadi tu, saya percaya yang Kimuda ni akan berikan kesan yang positif kepada murid-murid saya. Okey, proses menghasilkan cadangan projek inovasi ini ada 4 proses. Yang pertama, penemuan. Saya baca artikel, saya jumpa artikel yang kata murid tu masalah dalam murid pendidikan khas, murid yang mental dia rendah ni akan mempunyai masalah dalam matematik. So saya penemuan dan saya jumpa pasal domino tu. Dan kemudian perkembangan, saya consult dengan Dr. Masyidah berkenaan idea saya nak buat. Saya kata kat Dr. Masyidah, saya nak buat permainan untuk membantu murid tinggal khas tahun 4 dalam konsep darab sebab murid-murid ni baru diperkenalkan. So daripada perkembangan tu, Dr. Masyidah ada bagi beberapa idea. Contohnya, dia kata, beliau kata jangan gunakan cawan. Untuk buat congkak tu jangan gunakan cawan. So saya serap idea Dr. Masyidah
dan saya adaptasikannya dengan menggunakan kulit telur, bekas telur tu, bukan kulit telur, bekas telur tu. Dengan rakan-rakan lain pun sama, saya berkongsi dengan rakan-rakan lain, saya serap idea mereka, contohnya macam menggunakan papan lapis untuk bagi senang dibawa. So saya serap, saya adaptasikan dan alhamdulillah saya berjaya menghasilkan cadangan projek inovasi ini. Dan macam boleh tengok gambar tadi, saya gunakan papan lapis, saya gunakan bekas telur dan saya buat rumah guna semua bahan terbuang. Kecuali gula-gula tu saya perlu belilah nanti. Baik, saya rasa dah jelas dah bahagian cadangan projek inovasi saya. Saya akan masuk pada penutup. Penutup ni basically is my harapan towards the inovasi that I've thinking to do, dan saya dah start dah sebenarnya buat. Macam tengok gambar tadi, itulah progress inovasi saya. Saya harap KIM Muda ni dapat membantu murid-murid pendidikan khas memahami konsep asas darab iaitu tambah berulang. Sebab saya nak menjadikan sifat darab matematik ni dilihat sebagai satu teknik dan alat dan mudah untuk membantu murid-murid. Saya tak nak dia susahkan murid-murid. Dan suka untuk saya katakan dan ingatkan, saya tak nak alat ni menyusahkan guru-guru. Pada viewers saya kat YouTube, saya tak nak alat ni menyusahkan guru-guru. Sebab guru-guru sekarang ni, terutamanya guru otai, guru old timer ni, amat takut dengan penggunaan bahan-bahan inovasi, terutamanya yang melibatkan TMK. Oleh itu saya ambil inisiatif untuk buat yang mudah. Permainan congkak, permainan tradisional, semestinya guru-guru otai tu tahu. Jadi saya harap benda ni tak menyusahkan guru-guru ni dan mereka akan gunakannya dekat murid-murid mereka, murid-murid khas mereka atau murid alam-dana, saya tak kisah. InsyaAllah saya berbesar hati untuk berkongsi saya punya inovasi ni kepada yang tu, insyaAllah. Pada yang nak komit, saya boleh tolong, saya boleh bagi alat inovasi saya. Saya tak ada nak saman apa. Okey. Seterusnya, yang harapan saya yang kedua, saya harap strategi yang lebih menarik minat murid diharapkan dapat diterokai dan diaplikasi dalam bilik belajar untuk menjadikan PDP subjek matematik mencapai hasil yang optimum. Kita tak nak murid-murid fobia dan takut dengan belajar matematik, dan bila masuk, saya tak nak bila murid-murid macam zaman saya sekolah dulu, adalah beberapa subjek. Tapi saya tak nak jadi kat murid-murid bakal murid-murid saya ni. Bila tengok jadual, lepas ni mata pelajaran apa, lepas ni matematik. Alah, saya tak nak. Saya tak nak bunyi mengeluh kat ujung tu. Saya nak, lepas ni matematik. Best kan boleh main. Sebenarnya murid-murid tu tak sedar yang mereka main sambil belajar dan membina konsep sendiri mengenai darab ni. Dan akhir sekali saya ingin katakan bahawa dalam mata pelajaran matematik ni, ambil inisiatif untuk bina pelbagai lagi inovasi untuk menarik minat murid. Kita nak budak-budak ni, murid-murid ni faham dengan membina konsep sendiri, teori konstruktivism secara hands-on dan minds-on, of course. Sebab bila inovasi itu murid-murid pegang, tak kisahlah TMK ke apa, tapi janganlah bagi sampai menyusahkan guru-guru yang lama ni. Sebab guru-guru yang lama ni banyak ilmu mereka berpengalaman. Kita tak nak mereka jadi rasa membebankan. Inovasi ni satu membebankan untuk mereka. Jadi itu sahaja daripada saya. Ini rujukan-rujukan yang telah saya lakukan dan semuanya ada dalam tu di SKP, artikel dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.